Okey, boleh ya? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Okay, Alhamdulillah, syukur kita dapat berjumpa sekali lagi pada malam ni, iaitu acara business opportunity, success seminar, kita panggil BOSS, yang kita adakan setiap minggu hari Rabu malam. Okey. Jadi alhamdulillah kita ada jemputan khas pada malam ni, seorang handsome, seorang kaya, seorang muda, seorang kacak, seorang teruna daripada Kemaman. Kemaman Terengganu ya. Dan apa khabar semua? Apa khabar kita punya tuan CEO Ikhtisas, Tuan Syahrul Nizam, board directors yang lain. Saya tak nampak lagi yang mana ada dalam ni. Alhamdulillah kita ada beberapa orang, 22 orang setakat ni. Kita ada Cik Fauzi, kita punya penceramah. Yang lain semua ada, tak buka dia punya video ya. Kita ada apa, Ikhtisas apa, Nur. Cik Adi ada, Atika, Muhammad Zuhairi ke, Kai, Hafizah, Rosliza, tu tak ada nama, IKS 1002238, Muzammil, Rizawati, Azan. Dia cari, okey bagus. Video on ya. Okey, Umi Salwa, Herda ada. Okey, alhamdulillah kita teruskan malam ni. Kita tak mau buang masa. Kita ada satu, sebenarnya dia ni dah muncul beberapa kali dah kan. Dan kita tahu dia punya pencapaian tu sangat hebat, sangat teruja, dan kita jemput dia malam ni untuk kita dengar lagi sekali macam mana dia boleh berjaya dalam bidang ni, dan macam mana anda semua yang menonton, anda semua yang berada bersama-sama saya pada malam ni, macam mana kita boleh berpeluang untuk menjadi seorang hero ya dalam industri ni, yang mana memang ada banyak peluang dan juga cabaran. Dan kalau ikut cara yang betul, memang insyaAllah boleh nampaklah dia punya hasil dalam masa 2-3 tahun. Dan kita mula dengan cara Ikhtisas ni, cara ALC punya sistem tu, lagi cepatlah kita mencapai dia punya kejayaan insyaAllah, sebab dia ada jenis sistem yang kita panggil hybrid. Jadi kalau kita boleh mula, boleh ke? Ready ke penceramah kita? Ready. Alhamdulillah. Okey, tanpa kita berlengah ya, kita jemput kita punya penceramah hari ini, dan dia sendiri akan membuat introduction, pengenalan diri. Siapa yang tak kenal lagi, saya sebut nama dia lah ya. Cik Fauzi, Muhammad Fauzi bin Muhammad Suhaimi. Dia seorang yang orang kata dalam takafik lah, memang terkenal lah dengan dia punya baju blazer yang merah dan baju kuning semasa dia pergi ke Russia baru ni. Jadi kita nak tahu lebih banyak pasal dia, kita minta diri dia sendirilah yang memperkenalkan dia punya kejayaan, apa dia punya cabaran, dan sikit lagi kita boleh tanya ya soalan-soalan. Kita simpan dulu, kita boleh letak dalam chat box sikit lagi, tanya dia apa kita nak bagi dia panduan, bagi kita panduan macam mana nak berjaya macam dia, dan seterusnya seorang yang menjadi yang kita panggil future board of directors dalam Ikhtisas ni, dan juga takaful tanah air. Okey, silakan Cik Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sifu saya. Sifu saya Tuan Haji Amran. Terima kasih semualah segala-galanya urusan CEO. Dengar tak? Tak dengar. Oh ya, Musidi kata tak dengar suara ya. Tak dengar? Tak dengar. Pada peringkat saya dah dengar okey. Mungkin peringkat tak dengar Clear tak? Clear? Dengar. Huzaifah kata dengar. Mungkin kena check sebelah sana lah, sebelah yang pendengar. Clear. Azrul kata clear. Ya. Okey, saya teruskan.
Okey, Okey, silakan. sebelum mula ni saya ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak pengurusan Etisaas sedia platform sedia program setiap minggu tak pernah henti untuk semua rakan-rakan niaga. Bersyukur sangat, alhamdulillah, saya respect pihak pengurusan dalam usaha untuk menjayakan rakan-rakan niaga di Etisaas. Memang saya respect lah itu, alhamdulillah. Okey, yang masih tak kenal saya perkenalkan nama saya dulu. Nama Muhammad Fauzi Suhaimi, berumur 30 tahun, berasal daripada Kemaman, Terengganu. Anak yang kedua daripada 5 beradik lah. Saya start bertemu dengan takaful ni pada tahun 2011, bulan 7 tak silap, bulan 7 2011. Untuk pertama kali jumpa masa first nak ceburi takaful ni memang tak pernah terlintas, tak pernah terfikir nak masuk dalam bidang takaful ni. Sebab saya background pun pendidikan taklah setinggi orang-orang hebat dalam ni. Saya tahu semua orang hebat dalam ni, cuma saya pun mungkinlah rezeki, mungkin perancangan Allah tu hadirkan saya dalam bidang takaful. Ada slide saya tadi? Ada rasanya slide ni. Ada? Ya. Next Tunggu slide. execute. Ke Okey, tak ada? ada. Ada, Okey. boleh ada. Boleh. Okey, ini Boleh. antara sejarah. Orang panggil titik permulaan. Titik permulaan sebelum terjun dalam bidang takaful ni kan. Sejarah kehidupan, bila cerita balik Fauzi sebelum ni, apa sejarah Fauzi sebelum ni nak tahu. Itulah kehidupan saya sebelum saya berjaya dalam bidang takaful ni. Mungkin orang kata taklah berjaya sangat, mungkin dalam proses belajar lagi, tapi alhamdulillah apa yang diimpi tu semakin hampir. InsyaAllah ada impian-impian lain juga untuk capai. Okay, next, tengok slide saya dulu. Apa ni? Okay, sejarah kehidupan saya lah. Okay, ini antara kediaman. Orang kata saya pernah tinggal rumah setinggan. Rumah saya pernah nak cerita apa yang ternampak kat sini, orang kata kehidupan kita seorang, bila saya ada ajak kawan-kawan aku ajak buat bisnes, dia kata tak pandai, tak ada ilmu. Saya daripada zero, daripada tak tahu apa, nak berdepan, bila kita faktor susah kan, nak depan dengan orang kan, memang nak cakap dengan orang pun tak nak berdiam je. Ni kehidupan saya. Saya dulu pernah hidup dalam keadaan daif, memang daif, betul-betul daif. Kais pagi makan pagi, kais petang tak boleh makan lah. Level macam tu lah saya dulu. Okay, next ada. Okay, saya sebelum saya masuk takaful, saya dah banyak kerja. Saya banyak kerja. Saya antara pekerjaan saya yang saya pernah buat adalah salah satu, saya ada pernah kerja buat bangunan. Saya pernah kerja ambil upah dulu. Saya pernah ambil upah RM5 sehari. RM5 sehari. Pernah dapat pendapatan RM5 sehari. Basuh-basuh di kedai bunga. Di kedai bunga tu upah ni basuh. Satu hari RM5. Seronok sangat dah dapat RM5 sehari. Itulah antara gaji pertama saya, tak silap saya, RM5 tu seronok sangat. Saya pun pernah, orang kata kalau orang Terengganu panggil siangkan lah. Kalau orang luar panggil tak pasti panggil apa. Orang kepotong ikan. Bersih ikan. Siang ikan. Okey, saya pun ada pernah berniaga otak-otak jalanan. Saya pernah, dulu saya tak ada kerja, saya belajar buat otak-otak. Saya pergi meniaga di tepi jalan, niaga di ambil sewa, minta sewa di kedai-kedai orang lah, minta meniaga di tepi kaki lima dia. Itu antara pekerjaan saya sebelum saya masuk takaful. Ini antara sejarah lah. Ini dah tinggal sejarah, tinggal kenangan. Masih di buat kenangan untuk anak-anak lah, ataupun untuk rakan-rakan niaga lain, untuk rakan niaga siapa pewaris Fauzi consultancy ni. Bermakna mereka ni
apabila mula daripada atas, kadang-kadang orang dah rasa pandai kan. Kita mula daripada bawah nak merangkak sekalipun memang orang kata betul-betul saya mula daripada kosong. Tak tahu apa-apa. Takafu pun tak tahu masa tu. Itulah kehidupan saya sebenarnya sebelum saya jumpa Takafu sebenarnya. Okay, next. Okay, next. Okay. Saya bermulalah saya masuk terjebak dalam Takafu pada tahun 2011. Masuklah Takafu. Nak masuk Takafu pun dah ada cabaran dekat situ. Cabarannya saya, proses saya untuk dapatkan lesen TBE tu, kalau orang bagi tahu orang pun orang suka je. Sebab apa? Sampai 4 kali saya exam tau. 4 kali. TBE 4 kali Ini rekod. Siapa boleh pecah rekod saya memang bertuah. So, bermulalah saya join Takafu pada 2011 bulan 7 tak silapnya. 15 bulan 7. Saya join Takafu kelas. Masa tu dapat kod. Dah 9 tahun lah sekarang ni 9 tahun lah. 9 tahun. Masuk bulan 11 dapat kod. Tak buat kerja. 2011 tak buat kerja. Sebab apa? Nak buat tapi dalam keadaan ilmu tak ada. Memang tak ada ilmu. Saya pun tak terfikir macam mana saya boleh buat benda ni. Lepas tu 2011 saya tidur. 2012 pun saya tidur. 2013 saya buat balik. 2014 baru. Tidur sebab apa? Sebab tak ada ilmu masa tu. Memang orang kata ilmu tu sangat penting lah. Bila dah ada ilmu, orang campak mana pun kita boleh buat. Tu je. Okay, next. Apa lagi ni? Next. Okay, ini adalah inilah antara kenderaan yang saya cabaran tau. Bila nak sebut ni, bila sebut orang-orang baru ni kan, cabaran. Macam mana susahnya kita nak buat SIM dalam keadaan tak ada kenderaan. Saya dulu ada motor je. Saya pernah saya jumpa klien pakai basikal. Ni antara saya. Halo, suara tak dengar. Suara dengar ke? Kalau jauh, habislah saya. Okey. Dengar Dengar. Okey. So, saya pernah, inilah antara kenderaan saya pernah, orang kata susahnya buat Takafu, nak jumpa orang pun. Sekarang ni dah moden. Tak macam dulu. Dulu saya Facebook pun tak ada. Facebook pun tak aktif. Ada tapi tak aktif kan. Lepas tu sampai handphone, leader saya pernah beritahu saya, Fauzi, kau ni orang kata, kalau orang Terengganu kata, daratnya mu sampai WhatsApp pun tak ada. Sampai teruknya saya. Saya pakai handphone biasa tu. Sampai tahap tu. Sebab saya memang buta IT. Memang jujur saya buta IT. Saya pakai handphone biasa je. Sampai dia kata, berubah dia lah ke dunia IT kan. Saya start pakai handphone pun, handphone yang ada WeChat, WhatsApp ni kan. Dah 2013 ke atas dah silap saya. Itulah cabaran sajalah. Cabaran saya untuk buat sale sebenarnya. Tapi apa yang ada kat saya tu, saya berani dan buat tanpa henti. Itu je saya. Saya buat tanpa henti. Saya buat berterusan. Okay, next. Okay. Inilah antara kejayaan paling besar saya adalah dapat top 5 Malaysia. Itulah kejayaan paling manis bagi saya. Dari dulu saya kata saya nak naik pentas kebangsaan. Alhamdulillah. Akhirnya tercapai kat hajat tu. Dapat top 5 Malaysia. Ni antara gambar saya baru ni ambil award di mana ni? Di mana? Di Sepang ni. Di Sepang, di Movenpick. Di Movenpick. So next Haji. Okay. Tak nak cerita ni. Ni lepas tu saya dah ada keluarga. Ni keluarga saya. Keluarga kecil lah. Dulu ada seorang, sekarang ni dah ada 2. Dalam proses ni antara kejaya proses tu dapat bila buat buat Takafu betul-betul,
kita ada impian nak bina keluarga. Alhamdulillah saya dah dapat bina keluarga saya, saya ada anak 2 orang dah. Lepas tu impian saya seterusnya untuk beli rumah kan. Rumah pertama saya beli pada tahun 2015 hasil duit takaful. Tu kereta buruk saya tu masih ada sampai sekarang ni, simpan je. Orang minta beli 3,000 pun saya tak nak jual lagi. Ada lagi kereta ni. Kereta ni pun banyak berjasa ni, pernah mati tengah jalan lah. Ni antara hasil saya buat takaful. Hasil pembelian rumah pertama, seronok. Apabila dapat beli rumah pertama tu saya seronok sangat-sangat. Lepas tu lepas beli rumah saya beli kereta. Lepas beli kereta saya beli rumah yang kedua. Rumah kedua ni lah antara patutnya kalau rumah kedua tak keluar ni Mercedes keluar ni. Tapi rumah kedua keluar dulu. Masa ni saya ada buat loan 2. Mercedes 1, rumah 1. Tetapi saya pilih rumah yang kedua dulu. InsyaAllah impian saya masih tergantung lagi tu. InsyaAllah tahun InsyaAllah makin sampai. Ni lah antara bila buat takaful betul-betul kita dapat reward diri kita dapat bina aset lah. So ni antara anugerah convention luar negara. Saya hampir pergi dalam 14 negara dah, tak silap saya setakat ni. Ni antara sifat saya dan mentor lah. Cik Zinda Khalil. Ada Bos Zinda ada tak? Bos Zinda dalam YouTube kot, dalam Zoom tak ada. Inilah Bos Zinda ni ada Zinda ada. Bos Zinda ni hebat dia tak pernah putus asa. Agent tu ada sale ke tak ada sale kan, tetap dia layan. Tu kelebihan dia. So apabila kita dengan leader kan, leader ni ibaratkan kita macam satu family tau. Buat bisnes, bila kita buat bisnes tekanan tau, silap sikit pun kita dah berasa hati dengan leader kan. So kita dengan leader ni anggap sebagai kan satu family. Sama ada kita boleh bergurau, boleh marah. So benda tu ada dalam agensi Zinda Agency tu. Sebab itulah kita benda yang unik lah. Satu benda unik yang ada di Pantai Timur kita. Sebab agensi lain pun pernah beritahu macam mana Zinda jaga agensi kan. Inilah rahsia Bos Zinda. So saya sangat respect Bos Zinda. Sifu saya banyak sangat ilmu dia curah kat saya. Memang tak terkata lah. Saya masih respect gila Bos Zinda. Okay, next. Okay, ni anugerah convention. Saya bila jadi seorang ejen takaful, apabila dapat reward ke convention, sangat-sangat apa kata? Orang kata benda wow lah. Benda yang best. Anugerah convention luar negara percuma kan. Bila kita titik peluh kita rasa buat kerja, kita dapat reward. Ni antara sebab tu seronoknya bertakaful. Ni antara gambar kenangan saya di apa ni, di Thailand. Di Hat Nhai lah ni, Thailand. Saya dah pergi ke Bangkok, pergi ke Vietnam, Amsterdam, Belanda, Belgium, apa lagi ya? Rusia, Moskow kan. Ni Xi'an, ni di Xi'an. Ni antara kenangan di Xi'an ni. Ni boleh jumpa top. Ni asal jumpa Kak Yam kat sini. Banyak sharing dengan Kak Yam kat sini. Agent Sifu kita. Sifu Amran Okay, nak apa gini? Okay, ni kenangan di Belanda lah. Di Belanda pun best, negara yang cantik. Kita seronoknya kita lihat keindahan dunia, ciptaan Allah. Seronok kan. Bersyukur sangat boleh nak pergi sendiri ni memang tak pergi lah. Confirm tak pergi. 16 jam naik flight. Ni di Kazakhstan. Ni Kazakhstan. Kazakhstan. Ambil lah peluang pergi Kazakhstan. Memang tempat yang cantik kat sini. Di Pegunungan Saji tu. Kena pergi yang mana tak pergi lagi tu, ambil lah peluang. Ni kenangan saya di Moskow. Alhamdulillah rezeki dapat jejak kaki di Moskow. Ni kenangan bersama rakan-rakan artis kita lah. Yang terbaru di Batam, Indonesia. So inilah kenangan apabila buat takaful betul-betul, istiqomah, fokus, inilah hasilnya. Benda ni benda yang free. Just kita nak je.
Okay, next. Okay, Ni next. pengiktirafan takaful lah antara saya dapat top 5 Malaysia baru-baru ni. Inilah anugerah yang paling apa ni? Paling saya impikan selama ni. So itu kenangan, itu sejarah kita bermula yang baru. So apa yang saya nak sharing kat sini ke budak-budak baru kan? Mungkin rakan-rakan niaga baru yang ada kat sini, mungkin yang sangat-sangat baru, mungkin yang dah ada kod, yang tak ada kod lagi pun mungkin ada. So kita nak cerita industri takaful. Apa yang wownya takaful? Apa yang specialnya industri takaful? Adakah industri takaful ni boleh ubah kehidupan kita? Ibaratkan daripada hidup rumah setinggan, ada rumah. Macam tu. So setiap orang ada impian, setiap orang ada matlamat masing-masing. Apabila diorang perlu diorang perlukan satu semangat, satu usaha je. Yang penting diorang istiqomah. InsyaAllah akan dapat sesuatu yang diorang impikan. So join takaful, orang kata buat takaful dulu member saya, pelekehkan saya. Fauzi boleh buat ke? Boleh pergi jauh ke? Sampai saya kena halangan member-member, kawan-kawan saya tak ambil pun dengan takaful dengan saya. Saya okey je, tak kisah pun. Tapi aku akan buktikan aku dapat sesuatu di sini. Lepas tu semua datang sendiri je. Tak perlu keluh dah, diorang datang dia serah diri. Okey, saya cerita pasal apa yang wow di industri takaful sebenarnya. Next. Okey, kadar penumbuhan takaful yang sangat rendah. Bermakna kat sini untuk new agent kan, kita market terlalu luas. Dekat Malaysia ni hampir tak silap 38 juta rakyat Malaysia tak silapnya. Kalau saya salah tolong betulkan Haji. 33 gitulah, 32. 33. Okey. 30 mungkin maafkan saya. Okey. 33 juta rakyat Malaysia bermakna yang ada takaful tu hanya 15% je. So buat dia market, orang kata susahnya buat takaful kan. Orang tak buat yang susah tu, yang buat tak susah pun. So market yang sangat luas, perlu penduduk yang kita perlu sampaikan orang. Cuma kadang-kadang orang tak sampai. Ada ke takaful, ada ke produk macam ni, ada ke hibah sampai tahap macam tu ke klien tak. Sebab saya boleh kata pengalaman jumpa klien ni. Setiap tahap rasa present dulu, kalau present hampir kat 200,000 orang apa benar present lah. Mana banyaknya kita daripada buka booth daripada 9 tahun ni mungkin hampir 200,000 dah present kepada klien. So market sekarang ni tak bimbang. Pertumbuhan hari-hari pun orang beranak, hari-hari pun terlalu banyak. Jangan bimbang market. Market memang luas. So next. Okay, next. Ini sumbangan takaful tahun 2008. 13.1 bilion. Bermakna family takaful new business. Bermakna grow yang ni, yang sumbangan takafuannya 13.1 bilion. So market dekat luar ni perlukan kita lagi, perlu ramai lagi rakan niaga untuk sharing takaful pada orang mana. So dekat sinilah kita rebut peluang untuk new agent dengan keadaan ada skim gaji pula sekarang ni. Tak rebut memang sangat-sangat rugi lah. Okay, next. Ni kenyataan Gabeno Bank Negara Malaysia. Dia kata apa? Dari segi pendapatan, perancangan ejen sepenuh masa telah mencatat pendapatan sebanyak 92,000 pada tahun 2011. Jumlah ini adalah 3 kali ganda purata pendapatan per kapita negara, manakala pendapatan perancang kewangan takaful bekerja separuh masa hanya mencatat pendapatan purata 7,000 setahun. Ini menunjukkan prospek sebagai seorang perancangan kewangan takaful yang bekerja secara sepenuh masa adalah cerah mampu meraih pendapatan yang lebih lumayan. So ini kenyataan Gabeno negara. So dia kata apa? Peluang untuk jadi perunia takaful sepenuh masa untuk mendapatkan gaji yang lebih lumayan tu sangat-sangat cerah. Dia kata macam tu. So mana-mana yang tak ada kerja lagi, peluang, rebutlah peluang yang kita tawarkan kepada rakan-rakan niaga baru. Jangan buat apa ni? Jangan buat salah pilihan lagi, buatlah pilihan yang terbaik. Join kita orang di Etisaas.
InsyaAllah kita akan guide untuk ejen-ejen baru ni. Okay, next je. Ya. Okay, so apa yang wow di Etisa's sebenarnya? Inilah berbentuk career, berbentuk legacy. Di Etisa's ni bukan sekadar orang kata you jadi ejen. No, you silap. Di apa yang wow Etisa's ni, Etisa's adalah satu platform yang sedia untuk kita membina legacy. Sebab tu macam Haji kata tadi, untuk proses kita berjaya bukan proses tahun, 2 tahun. Mungkin kita pergi ke 3 tahun tu baru kita nampak hasilnya. Ibaratkan kita tanam, kita akan menuai hasil kemudian hari. So saya nak share apa yang wow-nya di Etisa's, beberapa career, beberapa legacy untuk kita bina kat sini. Contoh kan, kita nak kira daripada platform di contoh kita dulu di FG kan. Saya sendiri pun tak pernah rekrut pun. Tak ada nafsu berekrutmen. Apabila join Etisa's, apabila saya buat sales, saya sharing kan, terlintas benda tu automatik. Dah jadi sebati dah, dah jadi benda. Dah jadi auto dah. Rasa nak ajak jadi ejen, rasa nak jadi you tak mampu nak simpan, saya ajak you buat bisnes. You tak mampu nak simpan, I ajak you buat bisnes. Jadi benda tu dah ada. So dulu saya tak ada. Sebab tu wow-nya Etisa's. Lepas tu saya bersyukur juga jumpa satu LLC yang bernama Etisa's yang menyediakan platform yang terbaik. Okay, next je. Okay, so di Etisa's kita ada my system, my seat, sistem mari sistem mari tu kita bawa monthly 4 orang dengan seorang rekrutmen. Di tempat lain tak ada. Di tempat lain tidak ajar korang beristiqomah. So istiqomah mari ni kan, walaupun rasa bulan ni tak dapat mari, rasa benda something dia, benda rasa tak sedap hati ke. Tengok orang dapat mari kan. Benda tu rasa terbawa-bawa kita nak dapat juga mari tu. Benda sebab tu dekat sini dia ada power of istiqomah. So tahniah lah yang mana yang terus istiqomah, terus mendapat reward yang lebih besar kan. Yang istiqomah tu. So kita ada seluruh Malaysia. Kita ada di hampir seluruh Malaysia lah, di Sabah pun ada. So dekat yang terbaru di Greek, di Perak dah ada. Kita dah mendarat di Perak. Tahniah tim Greek dah hasil satu pejabat di Greek. Saya ucapkan tahniah kepada tim Sifu Farihan, Sifu Han kita, cikgu. Tahniah. Dah buat satu pejabat di Greek. So orang-orang Perak, don't worry mungkin kita akan masuk Ipoh pula nanti. Kita akan lahir pula leader-leader di sana nanti. Okay, di next ni. Okay. From osmosis, apa yang korang faham tentang ni? So ada pokok kan, pokok yang kuat. Kita perlukan rakan niaga yang ramai. Nak hasilkan akar yang kuat, kita perlukan ramai. Seorang satu agensi nak dapatkan agensi yang kuat, kita perlukan support daripada rakan niaga yang ramai. Okay, next. Okay. Cerita pasal pokok ni simple dia. Nampak macam pokok, kita nampak akar kan. So kat situlah kita perlukan rakan niaga untuk menyalurkan bisnes, support, sokongan daripada rakan niaga untuk menghasilkan buah yang banyak, baru kita petik hasil dia. Yang siapa faham tengok pasal pokok ni, dia fahamlah situasi yang di Etisa's nak bawa sebenarnya. Siapa yang tak faham apa itu Etisa's nak bawa sebenarnya kan, memang diorang betul-betul tak mendalami apa yang kita nak bawa. Apabila diorang cepat rasa buat benda ni tak jadi, buat benda ni, kita perlukan proses. Kita perlu macam pokok nak tanam pokok durian kan. Pokok durian kena tak bajan yang baik, kena siram, kena jaga dia. Lepas tu baru kita petik, baru kita berjual kan. Sama juga. Kita kalau kita buat hari ni tak jadi, kita buat lagi. Jangan sampai berhenti. Yang tu yang penting. Terus istiqomah. Okey, Jinak ni. Okay, so dekat Etisa's juga kita sedia satu platform yang sangat-sangat kata mahal benda ni. Nak dapatkan di luar kan. Sistem usahawan bersepadu.
sistem usahawan ni apabila kita sediakan admin web portal, kita ada Etisah web, kita ada agent portal, agent mobile app, agent personal website. So benda ni kita nak buat di luar, mungkin anggaran tak silap saya dalam 5,000 betul ni? Lebih lagi. Kalau silap betul kan ni. Okay, so benda ni kita sediakan untuk new agent. Agent ni baru yang ada dalam hari ni, yang hadir hari ni. Korang rebutlah apa yang kita sedia untuk you all. Bayangkan benda-benda macam ni you all tak dapat ke tempat lain. Kita sedia dah. Semua benda ni sedia secara percuma untuk you all. Okay, itu yang wow tu. Okay, next. Okay, so setiap 5 langkah mudah untuk usahawan kan. Setiap daripada EP kepada SEP, kepada AD, kepada MD atau last sekali menjadi pengarah pemegang saham kan. So benda ni kita proses dengan sangat-sangat mudah. Nak dapatkan SEP, you all buat 30,000 FYC saja untuk dapat terus pangkat. Apabila you dah naik agency director, you all boleh berkembang lagi. So sangat-sangat mudah lah benda ni. Apabila you all ikut betul-betul apa yang you all leader orang ajar, nanti you all akan jumpa leader masing-masing. Kalau nak jumpa saya boleh call saya direct, tak ada masalah. Siapa nak melamar saya sebagai leader boleh, tak ada masalah. So sekarang ni benda ni nak naik pangkat pun sangat-sangat mudah. Simple je. Cara dia nak dapat, okay next, tengok cara nak dapat. Okay. Ada lagi tak slide? Ada. Ada lagi. Okay. So kat sini kita ada commission. Kita ada commission recruitment, kita ada SMT recruitment, kita ada macam-macam SMT sediakan untuk new agent. Commission yang asas 6 tahun. Sebab apa kita orang kata agent takaful ni bertahan kan? Passive income. Sebab apa seorang klien dapat 6 tahun ke? Pernah jual MLM punya, jual produk, jual hari ni, tak ada dah commission bulan depan. Kena jual lagi. Sampai diorang penat sampai tukar. Sebab apa? Tak nak jual dah. Itu mana sistem jual untung dapat macam dia. Bulan depan tak dapat dah. Dia kena berterusan jual. So kat sini commission seorang klien kita akan dapat 6 tahun. Sebab tu kita akan dapat passive income. Kita dapat macam-macam. SMT recruitment 15%, commission override. Lepas tu kita ada commission overriding pengarah urusan, MD. Commission overriding melahirkan MD 2%. Macam-macam commission kita sediakan untuk new agent yang boleh buat achieve target berperingkat-peringkat. InsyaAllah. Okay Ji, naik sini. InsyaAllah. Okay. So kita ada kita ada 4 level kan. 4 level ni antara struktur commission. Nanti leader you all akan cerita lebih detail lah. Saya pergi sebagai ringkas kan. So ini yang lama, saya tak silap yang baru dah keluar. Ya, lama. Maafkan saya tak ubah lagi slide ni. Nanti saya kena ubah balik. Okay, yang baru ni dah 35% kat situ. Okay. So alhamdulillah kita dah dapat commission yang baru. So nak dapat income apabila betul-betul ikut jadual kan. Betul-betul buat ikut jadual, betul-betul you nak create income macam pensyarah di poli pun you all boleh buat. InsyaAllah boleh. Don't worry, benda tu bukan mustahil. Benda tu boleh buat. Okay ni nak je. Okay. Ni contoh commission lah kan. Ni contoh lah senario ni, saya ringkas ni nak cerita detail ni. Kalau nak cerita bab commission ni kan, makan bulan ni makan tahun. So sebab nak tunggu cerita secara detailnya commission ni tak habis. Ni saya contoh secara ringkas dia seorang ni commission penghasilkan ranking peribadi. Okay, 30,000, you SEP buat 30,000 darat dengan 20%, you dapat 6,000 dah. 6,000. So boleh cecah pendapatan 24,000 setahun. Ni anggarannya lah. Nanti dia juga akan cerita lebih detail bab commission. Bab commission sini tak boleh cerita detail sangat. Ni tapi nak cerita ni hasil pendapatan tu ada. Untuk orang baru bagi masa you all setahun you buat full time, you boleh dapat income 20
30,000 setahun ataupun 40,000 setahun, you boleh teruskan selama-lamanya untuk teruskan legacy commission you all tu. Okay, Jinat ni. Okay. Apa sebenarnya kerja rakan niaga Etisalat sebenarnya? Macam nak dapat pendapatan tadi kan, macam mana? Oh, simple je. Untuk rakan niaga baru, you all jangan bimbang lah benda ni. Benda ni sekarang ni nak dapat klien sangat-sangat senang. Kita penuh dengan orang di luar sana perlukan kita. Sama ada kita ni nak tak nak dia. Kita kena branding. Diri kita. Kita kena branding diri kita yang kita ni buat takaful. You post kat Facebook pun orang cari dah. Simple je. Tapi adakah member nak jadi ejen takaful tapi jangan bagi tahu dia buat takaful? Mana boleh. So kat sini nak dapatkan klien kan, sangat-sangat mudah. Simple. Yang pertama you boleh dapat dekat sekolah. Yang kedua dapat kat Facebook, Instagram. Yang saya menariknya Mira share baru ni dapat di mudah. Tak pernah fikir saya dapat di mudah. Di mudah pun boleh dapat klien. Bayangkan boleh buat mana senangnya. Dunia yang moden tak macam dulu saya. Saya dulu pergi lautan lah, pergi cari klien, kena hambat, kena halau tu normal. Sekarang ni kita post kat media sosial je. Siapa yang mahir media sosial, you all satu langkah kejayaan dah kat situ. Yang pakar media sosial, yang pakar online, memang you all boleh pergi jauh. Sebab dengan media sosial, you all boleh dapatkan pendapatan macam tadi. Bayangkan saya sendiri pun, masa PKP, tak mana boleh jumpa orang kan. Macam mana boleh dapat sampai 60 kes. Semua tu daripada Facebook. Semua tu daripada Facebook. Okey je nak ni. Okay. Nice. Ada ke tak ada ke? Ada ke? Okey, kami membantu masyarakat mendidik keluarga tentang keutamaan. Okey, kita apabila rakan niaga baru dah dapat exam nanti kan, kita dah dapat lesen, kita dah dapat bimbingan daripada leader-leader. So, tugas kita ni sebagai consultant, kita membantu masyarakat. Itu yang penting. Apabila kita membantu orang lain, walaupun orang lain tak ambil, kita sharing untuk orang membantu dapat pelan yang terbaik kan. Orang tak ambil tak apa, jangan bimbang. InsyaAllah, you say no, I say next. Ada lagi orang lain menunggu. Yang penting sharing. You sharing jangan berhenti. Hari-hari sharing. Hari ni Alhamdulillah, tadi jiran sebelah tegur saya kan. Kalau tegur saya silap lah. Saya akan sharing yang saya buat takafu. Alhamdulillah keluar 2 kes tadi. So benda ni benda kita kena perkenalkan, kita kena branding diri kita yang kita buat takafu kan. So mendidik keluarga yang lebih dalam keluarga macam mana nak lindungi pendapatan, macam mana keluarga yang ni nak dapatkan 200,000 lah. Kita satu benda ni kita kena bagi satu rundingan, satu didikan kepada keluarga-keluarga di luar sana. Siapa yang nak buat tu? Kita lah. Rakan niaga baru lah. Kita nak semua rakan niaga baru yang ramai, yang lebih ramai. Kita nak keluarga family Etisalat yang lebih ramai. Kalau boleh, kita nak beribu-ribu orang daftar dengan kita orang. Okey, Jinat ni. Okey. So, tadi kami juga membantu kita lah bukan kami. Siapa dah join hari ni, saya panggil kita lah. Kita keluarga kita kan. Etisalat ni satu keluarga lah. Saya seronok sebab apa? Kekeluargaan tu yang penting. So kita mendidik macam mana orang nak dapat kos rawatan. Macam mana kita nak sedia kos rawatan kepada family diorang. Inilah kita sediakan dana medical, kita ada hibah kan. Ni antara kita bagi penerangan kepada diorang. Ini baru nak share apa? Pergilah jumpa, pergi balik nanti share kat tanya mak yang bekerja, ada ambil takafu tak sebelum ni? Confirm diorang cakap ada. Sekarang ni mak, saya dah jadi ejen takafu, ambil dengan saya je. Lepas ni cerita macam tu je. Simple je. Okey, next je. Okay. Next. Okay, so kita pun ada tentang perancangan hibah kan. Mendidik keluarga tentang perancangan hibah. Ini sama macam tadi kan. Ada lagi? Okay, ni mendidik keluarga sama yang masa cerita. Ni lah. Keluarga tentang perancangan persaraan. Untuk
okey, mana mendidik keluarga tentang kepentingan simpanan. Okey, ni sama juga. Kita boleh buat secara kita mendidik orang secara saving, mendidik keluarga tentang kepentingan pengeluaran cukai. Yes, cukai ni kita boleh serang kepada orang government. Banyak kena cukai orang government. Kan? So dekat orang government kan berapa juta dah orang kerja government. Market yang quality dah market government. Di situ kita cerita pasal income tax pun diorang masuk. Tak payah cerita pasal produk pun. Saya kadang-kadang cerita, cikgu kena income tax. Bayar income tax ke? Boleh, kita boleh elak cukai pendapatan sebanyak 6,000 setahun. Okey, Dinat je. Okey. Rasanya dah final kan je? Okey, so bila amanah datang bersama ganjaran amanah datang bersama ganjaran. Kita dapat akhirat dapat, dunia pun dapat. Kita buat kerja ni bantu orang. So untuk pengundi-pengundi baru ni kan, yang lama tu mungkin dah tahu ke. So untuk pengundi baru, apabila kita tolong orang kan, apa yang di dunia kita dapat? Kita dapat kebebasan keuangan dan kerjaya mengikut disiplin dan masa sendiri. Pelbagai peluang portfolio pendapatan aktif dan pasif income yang kita nak itu. Benda ni aktif dan pasif ni, benda ni yang wow tu. Bila you all dah dapat pasif tu kan, serius lah. Memang best lah. Tanyalah yang mana-mana dah dapat pasif income tu. Okey, peluang mendapat latihan dan bimbingan berterusan dan transformasi kelemahan kepada kekuatan. So, tak bimbang yang mana ejen baru tak pandai, tak apa. You berani je. Berani untuk ubah hidup. Leader-leader you all akan bimbing diorang sampai berjaya. Pengiktirafan dalam dan luar negara. Macam tadi lah, macam saya, penjerafan dalam negara dan luar negara. Kita boleh melancong, kita dapat convention di luar negara, kita dapat convention. Kita yang terbaru, convention dalam negara di Pulau Tioman lah. Jumpa di Pulau Tioman siapa-siapa, rakan-rakan negara semua ni. Peluang melancong dalam luar negara sama je. Peluang bergelar jutawan tunai. So, you all boleh menjadi jutawan. Jangan nak kata nak jadi jutawan. Okey, payahnya jadi jutawan. You all boleh jadi jutawan bersama bersama Etisax. So, itu di dunia. Kita dapat dah semua ni. Bila dapat semua ni, kita dapat bantu mak ayah kan, seronok lagi. Lepas tu di akhirat pula macam mana? Ilmu berguna. Ilmu kita sharing kepada klien tu, ilmu tu lah. Sedekah amal jariah dan anak-anak soleh kan. Harta pusaka yang boleh dipanjangkan kepada waris. Bila kita dah harta, kita boleh panjang kepada waris. Itulah di akhirat nanti kita dapat. So, rasa ni dah final kan je? Ada lagi slide? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada rasa ni dah final ni? Yalah. Okey, tu je antara sharing saya hari ni. Rasanya dah tak ada je. Dah final kan? Rasanya dah final lah kot. Final. So, yang itulah saya rasa ada final dah. Okey. So, itulah antara sharing daripada saya. Saya harap rakan niaga baru rebutlah peluang ni. Jumpalah leader-leader. Nak jumpa saya pun tak ada masalah. Saya sedia susun 10 jari untuk terima you all. Okey, Ji, saya serah balik gaji ya. Okey, terima kasih Cik Fauzi, hebat. Bagi tepukan lah. Okey, alhamdulillah. Okey, kita nak tanya kalau ada siapa-siapa yang ada pertanyaan boleh tulis dalam chat box ataupun kita boleh buka mute dan tanya kalau siapa yang nak bertanya ada hajat, sebab kita tahu ramai yang tak tahu sebenarnya lagi ada yang kita panggil secret ataupun rahsia-rahsia yang tidak didedahkan tadi kan. Mungkin Cik Fauzi boleh berkongsi lagi. Contohnya macam ni lah. Saya tengok tadi Cik Fauzi join pada bulan 7 tahun 2011. Betul kan? Betul. Lepas tu katanya 2011 tu sampailah tahun 2012 kira macam tidur, tak buat apa-apa lah, tak tahu lah buat macam tu kan. Jadi 2013 barulah mula kita panggil start bekerja buat Takaful ni, dan hasilnya tahun 2015 2 tahun kemudian dah dapat beli rumah yang pertama. Dan pada tahun yang 2018 3 tahun kemudian dapat beli rumah kedua pula. Kan? Dan kita tengok lagi sekarang ni 2020 tahun ni apa yang akan muncul nanti, rumah baru lagi yang ketiga ke ataupun Mercedes. Dan 2021 kita tengok macam graf tu makin menaik lah.
Itu tak cerita pasal pendapatan lagi tu. Jadi kita nak tanya lah, macam saya nak tanya. Kalau ada orang lain tak nak tanya, saya cuba tanya dulu bagi penjelasan. Aja Boleh ya? Boleh tak? Okey. Okey, kita tengok dua tempoh masa pre buat takaful dan semasa buat takaful. Kita tengok selepas ni ke hadapan tu, kira sikit lagi. Nak tanya macam mana Cik Fauzi dapat memberi motivasi diri yang mana kata tadi sampai 4 kali ambil TBE tapi tak give up. Ada orang ambil 2 kali, 1 kali pun dah mula give up kan. Macam mana nak meneruskan yang sampai ke-4 tu dan berjaya dan boleh pergi buat betul-betul sampailah dapat rangsangan yang besar lah, saya rasa bila dapat beli rumah tahun 2015 tu. Dan daripada 2015 sampailah sekarang ni, apa yang menyebabkan Cik Fauzi mendorongkan diri sendiri untuk pergi ke depan istiqamah. Kita panggil pushing factor lah, ataupun nama lain kita panggil big why. Apa yang menyebabkan Fauzi boleh lari ke depan tanpa fikir takut, tanpa fikir yang masa depan ni susah, tanpa kita fikir tak macam orang sekarang ni takut kan masa depan sebab tak nampak kan buat takaful ni bukan macam makan gaji setiap bulan dapat gaji, tapi buat takaful ni tak tentu lagi. Rezeki kita tak tahu siapa yang akan ambil yang kita yalah akan datang ni. Orang bisnes risau gitulah. Jadi macam mana, apa rahsia Cik Fauzi tentang ni pushing factor mengharungi cabaran sampailah sekarang? Boleh Cik Fauzi boleh share? Okey. Soalan yang sangat panjang. Okey. So apa yang membuat saya mula-mula pada permulaan saya kena jumpa takaful, saya sangat-sangat saya rasa diri saya tak mampu nak buat. Saya rasa tak mampu. Sebab apa? Sebab saya keadaan tak ada ilmu. Saya memang sangat-sangat, saya ni bila kita tak ada ilmu kita segan nak jumpa orang tau. Saya sendiri pun segan nak jumpa orang, nak cakap dengan orang pun segan. Bila saya kata orang saya ni seorang pemalu nak cakap, sebab bila kita pemalu sebab saya belajar tak tinggi. SPM saja. So apabila satu kekuatan saya untuk saya terus nak ubah hidup saya tu, saya fikir saya dah tak ada ilmu. Kalau aku tak buat, aku tak boleh nak kerja dah, tak boleh nak kerja, tak boleh kerja dengan bagus. Macam abang aku dah pergi ke depan dah, abang aku dah boleh kerja, abang aku dah start nak beli rumah, start nak kahwin, aku dah masih tak mula lagi. Jadi 2000 masa satu sebelum dapat takaful, saya dah dapat tawaran kerja kerajaan. Saya tarik diri. Masa tu lah saya kelar kabut. Tak ada kerja lah masa tu. Dah lah peluang pekerjaan saya dah tolak dah. Saya tu tak ada kerja. So saya dapat lepas tu apa yang membuat saya untuk ubah segala-galanya tu, saya nak ubah hidup saya macam orang lain. Saya fikir tak kira lah aku ada ilmu ke tak ada ilmu ni, aku nak jalan terus je. Aku nak ubah biar orang lain tak cakap dah pasal aku. Sebab orang kata Fauzi tu belajar ke tak? Belajar tak habis, sekat jalan dah. Lepas tu kerja tak ada. Allah sudah aku kata. So lepas tu semua mak saya dah selalu bagi taklah mak saya tak pandang negatif kat saya. Orang luar macam family saya, adik-beradik kan. Kau ni kerja apa sampai bila kau duduk ni? Duduk rumah dia kan. So saya fikir tu saya kena buat sesuatu. Apabila saya buat sesuatu, saya beranikan diri, aku nak belajar. Apa orang kata pun aku kena berani. Aku nak juga. Aku buat masa tu saya lari daripada rumah. Saya keluar pergi duduk Terengganu. Saya tak balik. Saya tak balik. Lama saya buat duduk Terengganu. Duduk Terengganu, tidur dekat office je. Kadang-kadang tidur dalam kereta. Saya buat kerja pun kadang-kadang tidur dalam kereta, mandi dekat Petronas, tidur kat masjid. Itu sejarah saya tak boleh cerita. Itu antara kenangan-kenangan manis saya, kenangan pahit dan manis lah masa nak buat tu. So apa yang membuat saya nak ubah hidup saya lah, sebab supaya orang tak cakap Fauzi ni tak boleh buat sesuatu. Tu je. Tu saya sepecut macam Haji kata lah, saya macam berlari 100 meter tak boleh tengok kiri kanan. Kena tengok depan je. Nak penamat. So sepecut seterus je. Saya tak tengok orang dah masa tu. Itulah saya nak ubah hidup saya lah. Saya nak biar nak bukti pada mak saya boleh buat. Tu je. Alhamdulillah saya dah boleh beli rumah ke mak saya. Rumah pertama tu saya dah hadiah ke mak saya sebenarnya. Sebab tu saya beli rumah. Sebab tu saya terpaksa korbankan kereta Mercedes tu, saya beli rumah kedua. Okey, terima kasih Cik Fauzi.
Ada soalan daripada Nur Anisah tanya, nak tahu 2 tahun kenapa tidur? Apa sebab yang menghalang untuk start off? Ya, sebab apa tidur? Sebab apa tidur? Sebab saya tak ada ilmu masa tu, saya tak pandai nak keluar seorang sebenarnya. Saya tak reti mana. Lepas tu saya pergi jumpa orang pun saya baca skrip je, baca flyers baca flyers. Orang reject. Orang reject saya, orang tak nak takaful. Saya jadi kata orang kata putus asa. Jadi apabila putus asa, aku rasa bila aku putus asa, aku tak dapat sesuatu pun. Aku tak dapat pun. Zero. Apabila aku berterusan, aku buat tanpa putus asa, aku akan dapat sesuatu. Masa itulah saya buang perasaan putus asa tu. So siapa yang boleh buang benda tu? Orang lain tak boleh buang, kita diri sendiri. So ubah diri sendiri dulu sebelum kita ubah orang lain. So saya terpaksa saya fikir diri saya. Saya kata saya nak ubah diri saya lebih baik. Masa itulah saya pergi dia present. Orang reject pun saya pergi dia. Orang pergi saya berterusan sampai ada jumpa klien tu, ada orang hambat saya, normal dah. Saya dah kalih dah masa tu. Walaupun dalam keadaan saya tak ada ilmu, saya nak ubah hidup saya fikir saya susah ni. Saya present pun ikut kertas dia, baca je kat jam. Sampai klien pun tolong present saya tu. Macam ni Dik, present. Dah saya ada jumpa klien tu. Gini adik, bukan macam tu present, gini saya. Sama dia ajar saya. Maknanya dululah nak kita susahnya nak buat takaful. Tapi sekarang ni kan, ya Allah senang ni buat takaful. So benda tu susah dulu, betul orang kata susah dulu, senang kemudian. Okay, Fauzi cakap tadi tu tak ada ilmu ya, tak ada ilmu tu lepas tu Fauzi kata jalan teruskan buat juga macam sebab ingat mak bagi dorongan dan juga nak keluar daripada kesusahan, maknanya nak ubah hidup kan. Jadi ilmu tu adakah Cik Fauzi berguru dengan sesiapa untuk dapatkan ilmu secara yang menyeluruh tentang seni kita panggil sistem buat takaful ni, selain daripada berguru di kita panggil on the field atas padang tu, ada cara lain tak yang Cik Fauzi berguru cara sistematik, contohnya pergi jumpa ke agensi office ke? Tak, saya agensi jauh. Bos Zinda dengan saya 6 jam. Perjalanan saya jauh. So Kota Baru. Memang saya dengan Bos Zinda memang sangat-sangat jauh lah. Saya jarang dengan Bos Zinda. Arif mungkin dekat dengan Bos Zinda, saya jauh. Saya Bos Zinda duduk di Kota Baru, saya duduk di Kemaman. 6 jam nak pergi Kota Baru Kemaman jauh, sangat jauh. So saya selalu musabah diri apa yang saya rasa saya kena ubah, saya selalu cakap seorang tau, bila bangun subuh, ya Allah aku kena buat lebih baik kan. So kali pertama masa 2012 tu saya pernah pergi kursus Dr. Azizan lah. Member saya tu buat MLM. Dia buat MLM. Dia ajak saya pergi kursus itu. Member saya tu. Masa itulah saya pergi kursus zaman kali pertama di Shah Alam tu. Pergi terpaksa saya korban duit saya RM50 bayar yuran, RM50 tak silap saya masa tu. Masa itulah saya bila masuk dalam dewan tu saya dapat aura benda tu. Ya Allah. Mana benda something apabila kita nak ubah hidup ni. Sebab siapa pernah pergi kursus Dr. Zizan tu nak ubah hidup dia kan. Tapi dia ajak masuk kursus yang bayar RM10,000 tu memang tak mampu dia lah. Masa itulah saya itu salah satu faktor saya baiki diri juga untuk Hello. Untuk apa ni? Untuk terus majulah. Macam tanya Arif lah. Arif, siapa yang kenal saya tahu macam mana. Sampai nak buka on komputer pun tak pandai. Sekarang boleh jadi guru pada orang lain lah, jadi sifu pada orang lain. So saya tahu dulu saya susah sekarang ni kita bagi sebab tu bila orang PM saya bagi dia. Saya tak pernah simpan pun ilmu saya bagi dia orang. Cara nak dapat kes pun saya bagi dia orang. Walaupun agensi luar pun saya pernah dapat agensi luar tak kenal pun PM juga saya okey, tak ada masalah. Ya, kalau kita tolong orang, Allah akan bagi lebih banyak lagi pada kita kan. The more you give, the more you get.
Okey, saya nak tanya kalau ada orang lain tak nak tanya. Saya nak tanya lagi. Tadi tadi Fauzi cerita zaman susah kan. Orang biasanya dia dengar masa zaman senang tapi tak nampak perjalanan yang susah tu, macam tidur di masjid, mandi di Petronas. Biasa juga dengar cerita kalau pergi kursus lain kan, motivasi dia pernah cerita sampai tak balik rumah. Sebab malu nak balik rumah, dia pergi satu kereta kan, sometimes kadang-kadang dia kata nak isi minyak pun tak ada, tapi tidur di macam-macam lah tempat tepi jalan tu. Macam kes Fauzi sendiri ni tidur dalam masjid kan, dan juga mandi di Petronas, yang kita tahu berapa lama Fauzi teruskan buat cara macam ni, dan macam mana Fauzi dapat mengatasi sifat yang kita panggil sangat-sangat, kalau setengah orang sangat down lah macam tu, tak ada rumah, tak ada keluarga macam-macam lagi. Macam mana Fauzi boleh mengatasinya dan boleh dapat hasil yang boleh ubah hidup tu? Saya dulu memang payah nak dapat prospek kan. Kita bila dah mula-mula jadi join takaful tu, payah nak dapat prospek. Sebab tu saya hidup pergi merantau. Saya nak cuba nasib kat negeri orang lain. Saya pun pernah tidur dalam kereta bersama Arif. Arif tak silap saya tidur di Temeluh dengan Arif. Mandi di Petronas tu, tak silap. Mandi di masjid pun pernah dengan Arif sekali. Saya pun sebelum ni pun saya pernah dah tidur dalam kereta, pernah tidur. Benda yang buat saya ni, saya tu lah macam tadi saya kata tadi kan, saya nak dapat sesuatu tu kan, saya tak boleh mengharapkan orang lain. Sebab tu saya kata saya kena ubah diri saya dulu. So saya kata aku kena buat sesuatu. Apa nak jadilah. Aku kena benda tu aku kena buang dah perasaan aku malu ke apa ke, semua tu kena buang. Jadi aku kena tunjuk sesuatu kepada family aku ni. Sebab abang saya dah ada rumah semua kan. Saya lambat sikit, saya kahwin lambat sikit kan. Adik saya dah kahwin, abang saya dah kahwin. So masa tu lah membuat saya nak ubah, saya kena buat sesuatu. Saya kena berani, saya kena bukti kepada orang lain saya pun mampu walaupun saya tak belajar tinggi. Itulah. Itu saya nak perasaan benda tu, nak tunjuk sesuatu kepada family tu. Biar family hargai saya. Tapi bukan bermaksud saya nak tunjuk apa yang saya ada tu je. Tunjuk sesuatu pada keluarga, maknanya nak dapat macam pengiktirafan lah daripada keluarga. Betul, ya. Okay. Tapi benda tu saya dah dapat dah sekarang. Alhamdulillah je. Okey, alhamdulillah. Tapi keadaan masa tu kalau nak kira, adakah di luar Fauzi tu, Fauzi nampak macam susah sangat, macam suasana yang negatif di luar. Rasanya sekarang ni pun ada juga kan, kalau cabaran seorang ejen baru, sebab dia rasa macam dia seorang-seorang saja buat kerja, dia macam tak ada orang yang nak tolong dia. Sebab mungkin dia datang training masa tu di agensi, tapi masa pergi kerja buat sendiri, jumpa orang, prospek jumpa seorang-seorang, susah, tak dapat. Lepas tu dia cepat macam nak give up lah. Jadi kalau kita tengok orang-orang keluar keliling tu, dia rasa macam susah sangat, macam negatif sangat. Macam mana Fauzi boleh overcome lah? Tengok orang luar cakap benda-benda negatif pasal takaful, rasa tak ada buat kerja lain ke, kau ni boleh buat kerja lebih baik ke daripada buat kerja takaful mengacau orang saja kan, macam minta sedekah je kan. Ada tak pernah dapat rasa? Ada. Gitu? Saya pernah jumpa seorang cikgu, dia kata the fucking insurance. Dia fucking depan muka saya, dia kata astagfirullahalazim. Tapi dalam masa sama saya pun dalam keadaan masa tu saya dah boleh kontrol dia kan. Okey, saya kata saya faham keadaan cikgu. Mungkin cikgu ada sejarah claim ke? Mana saya tanya macam dah. Apabila saya jumpa orang kata penipu insurans, betul bang, ada penipu insurans, ramai penipu insurans. Mana saya selalu berpihak pada diorang. Apabila diorang reject saya. Faham tak? Saya selalu berpihak pada diorang. So saya tak lawan arus. So apabila saya tanya konten balik, diorang ada masalah sendiri. Benda yang membuat saya, apabila orang reject saya fikir satu je. Aku datang untuk tolong orang, apabila orang reject aku tak apa. Aku reda. Sebab apa? Kita fikir niat kita nak tolong orang. Kita nak sampai sesuatu yang baik untuk orang.
Apabila ejen-ejen lain yang bernafsu nak dapat kes, apabila dia orang kena reject, dia orang down. Sebab apa? Mindset dia orang nak close. Nak kes, nak kes. Apabila niat kita bawa ni, sebab tu apabila saya pergi sekolah, saya nak sharing apa yang saya dapat dah, nak sharing kepada cikgu. Sebab tu saya kata, cikgu bagi saya 5 minit untuk sharing produk baru daripada komedi kita, ada produk hibah kan. Sharing je. Cikgu bagi saya 5 minit sharing, terpulang cikgu nak ambil tak nak. Tu je. So apabila ejen-ejen baru ni bila bernafsu nak dapat kes, diorang letak kes nombor 1. Apabila diorang kena reject, habis. Diorang down. Benda tu kena ubah lah. Benda tu mindset kita niat nak tolong orang. Jadi lebih pada nak bagi sharing lah pada orang, nak kongsi pada orang lain. So apabila benda tu kena ada dekat diri kita lah. So apabila kita letak kat diri kita untuk sale, bila kita dah dapat, kita dah jadi lain dah. Lepas tu kita, payahnya aku buat sale ni, payahnya. Contoh bila aku pergi tolong orang ni, aku share. Mungkin orang tak ambil yang ni, mungkin kawan dia akan ambil, dia akan cerita kawan dia nanti. Nampak tak? Saya pernah dapat kes-kes banyak berlaku macam ni saya. Dia tak ambil, saya cerita ke dia, tapi kawan dia ambil. Saya kata beritahu, cikgu Aini yang cerita dia. Dia tolong cerita pula. Sebab dia dah ada. Tapi kadang-kadang dia ego yang nampak kita ni, ya dulu saya banyak cabaran adalah ejen lain selalu konten company kita. Ni komuniti semua ni kan macam ni lah. Dia konten kita, tak apalah. Dia nak konten lah kan. So yang penting niat kita untuk pergi nak keluar sesuatu tu kena betul niat kita dulu. Nak tolong orang. Walaupun orang reject kita, alhamdulillah kita akan dapat prospek lain nanti. Okay. Betulkan niat nak tolong orang ya. Tapi ni macam susah sikit lah untuk ejen-ejen baru, wakil baru, rakan niaga baru sebab dia nak lebih pada nak duit dulu. Yes. nak duit dulu, nak makan apabila dulu. Apabila dia untuk ejen baru, apabila dia mungkin dia level dia lain lagi, mungkin level baru. Dia nak duit. Apabila dia kata dia nak duit, apabila dia nak duit, dia kena buat sesuatu, dia kena pegang dia kena pegang pada diri dia, aku nak buat sale, kalau tak close hari ni aku akan cari orang lain. You pegang dia satu. You say no, I say next, tu je. So nafsu tu dia kena ada. Kalau ejen baru, kalau dia kata dia kena berani terus mencuba sekiranya orang reject. Terus cuba. Tu je. You say no, I say next. Yeah. Okay. Kalau dia amal benda tu, dia teruskan next. Dia dah belajar. Dia terus belajar yang benda yang baru. Last kali insya-Allah dia akan dapat satu ilmu yang baru nanti. Okay. Alright Fauzi, ada satu lagi soalan daripada Umi, Kak Umi Sawa. Dia tanya, Fauzi biasanya keluar pergi marketing seorang-seorang ataupun berkumpulan ataupun ada buddy sistem berdua ke macam tu lah. Saya pelbagai. Saya banyak buat buddy system pun ada, saya banyak solo pun ada. Saya kadang-kadang ikut hari. Ada hari saya pergi dengan buddy, ada hari saya keluar solo-solo, ada hari saya keluar berkumpulan. Kadang-kadang kita bagi talk, kita keluar berkumpulan dalam 5 orang atau 4 orang. Bila aktiviti harian pergi ke sekolah, kita bagi 2 orang pakai buddy. Apabila saya ada appointment, saya pergi saya buat phone call. Kadang-kadang bila pukul 8 pagi saya kunci pintu bilik, saya akan buat phone call. Saya akan buat prospek yang berkualiti, saya akan call balik, ataupun yang PM saya kat Facebook saya call balik. Saya buat phone call lah. Itu aktiviti saya harian. Okay, tak ada soalan lagi, saya nak tanyalah pada Fauzi. Ada soalan ni. Siapa mentor Fauzi yang menguatkan semangat Cik Fauzi sehingga sekarang? Ini Cik Arif ni tanya. Arif tanya. Mentor saya ramai. Mentor saya membuat saya terus kekal dalam industri setelah hampir nak padam dalam industri Takaful benda ni kan. Orang kata ni hampir bercerai lah dengan pekerjaan Takaful ni. Boleh aku buat ni? Tak lain tak bukan Bos Zinda. Cik Zinda lah yang mendorong, memberi semangat, selalu bagi motivasi. Dia sedang dengar.
Lepas tu Arif pun banyak bagi kawan-kawan saya di sekelilingi orang-orang yang positif. So rakan-rakan niaga baru, you all carilah orang-orang yang positif, elak pada orang-orang negatif. Orang yang negatif menghancurkan karier-karier kita. Kan? So benda ni kalau boleh kita kawal lah yang nak membantu, niat membantu kita. Saya pun banyak tolong-tolong ejen-ejen baru kan. Saya tak bab minta tolong, saya okey, tak ada masalah. You all PM lah saya akan balas juga walaupun lambat tapi cepat je. Tu je. Okay, Fauzi, macam kita sekarang ni nak ajak orang yang di luar sana tu yang masih lagi ada sikap skeptikal tentang kejayaan Bak Takaful ni. Dia kata kejayaan Bak Takaful ni adalah kejayaan orang-orang yang tak dapat kerja lain lah. Yang last sekali lah kan. Nak minta kerja tu tak dapat, minta kerja ni tak dapat, last sekali. Marilah Bak Takaful, ada CJ SPM je dah boleh buat kan. Jadi dia orang punya orang kata pendapat macam ni lah ya. Pendapat macam ni walhal kita banyak dengar dalam surat khabar orang graduate yang baru-baru graduan, yang baru-baru keluar ni kadang-kadang tak dapat cari kerja, tak dapat apa yang mereka nak. Dan kita dengar juga dalam surat khabar pendapatan tadi tu macam Fauzi cerita tadi kan, pendapatan seorang perunding kejayaan Takaful dapat 92,000 setahun berbanding orang yang buat kerja lain mungkin tak dapat lah 92,000 setahun ke 8,000 sebulan. Itu secara full time. Part time pun masih lagi dapat dalam 7,000 setahun. Secara part time. Jadi berbanding dengan banyak orang, ramai orang sana graduan, keluar makan gaji mungkin dapat 1,000, 2,000, 3,000 sebulan. Jadi ada yang mungkin Fauzi cuba ajak yang kata alasan dia tak pandai cakap lah, tak ada kawan, tak ada kenderaan, gagap, gugup, takut, tak ada modal, nak pergi belajar pun jauh, malam-malam balik seorang-seorang, takut. Jadi macam-macam alasan kan orang yang mungkin dia tak tahu, dia mungkin tak faham lagi lah. Jadi macam mana Fauzi boleh bagi macam nasihat kepada mereka tu yang mungkin ada adik-adik kita, saudara kawan-kawan kita yang nak tahu buat kerjaya ni. Soalan ni memang soalan yang famous kalau dengar ni. Yeah. So benda ni saya selalu compare apa ni China punya style, macam mana diorang buat insurans kan. Lepas tu saya pengalaman saya ambil, saya kata dulu saya sendiri gagap. Mungkin level gagap satu level kritikal ke sebab tak ada ilmu. Sebab kata bila you all tak ada ilmu, memang you all tak boleh nak menguasai apa-apa bidang pun. Sekalipun you jadi pensyarah ke, you jadi doktor ke, you tak ada ilmu tak boleh tak jadi. Sama juga bidang kita, you nak pendapatan level macam doktor, you kena ada ilmu. Ilmu tu free je. So kita nak dapatkan ilmu, kita nak sampaikan you all ilmu free macam saya bagi tahu contoh kan. Saya pernah jumpa ketua jabatan bagi KJ kalau dekat Poli ni, ketua jabatan. Sampai ketua jabatan tu dia kata aku kerja dah 50 tahun, gaji aku baru 7,000. Berapa 30 tahun berkhidmat. Contoh kan, ketua jabatan mungkin dia 10,000 gaji dia tak silap macam tu. Dia kata saya compare, dia kata share dengan gaji dia pun Cik Bozi minta share gaji lah sikit macam mana. You orang muda kan, berapa dah gaji? Ya Allah, aku dah berkhidmat 30 tahun dah. Nak dapat gaji lah, lambat dia kata. So, untungnya budak-budak orang bisnes ni, bila orang ceburi bidang bisnes Takaful, nak dapat income bersama level ketua jabatan tu, sangat-sangat cepat. So, kita bagi benda tu lah, kita bagi penerangan. So, benda ni real. Kita yang buat. Berlaku kat kita sendiri. So, saya jumpa member saya sendiri, pernah bekerja gaji 2,500 sampai sekarang kenaikan gaji setahun 120. Darab dengan 7 tahun, darab dengan 9 tahun. Berapa ribu baru? 3,000. Mana bukan nak black orang. Itu betul. You nak bisnes, you nak kembang, you nak ubah hidup you kena buat bisnes. Bisnes apa? Yang paling mudah. Bermodalkan RM80 seumur hidup adalah bisnes Takaful. Tu je. Simple dia. Sebab tu bila kita cerita bab Takaful, dia orang tak mampu nak aku cerita Takaful pun kau tak mampu nak simpan. Apa kata kau join aku buat bisnes? Simple je.
Benda itulah yang saya cerita apa yang berlaku persekitaran saya ni. Bagi dia orang kesedaran kat situ. Jadi apabila dia berlaku benda tu real kat saya sendiri pun betul. Takkan aku nak kena tunjuk slip gaji ke kau? Itu benda ini betul. Aku pernah jumpa KJ, aku pernah jumpa doktor. Diorang pun sokong. Banyak doktor-doktor sokong. Bila orang tak sokong ni kan, mungkin budak-budak baru aja. Banyak budak-budak baru. Yeah. Mungkin budak-budak baru yang bila keluar ada degree. Yeah. Dorang level dorang ni megah dengan keadaan degree, dorang nak market dengan dorang. So zaman sekarang bukan zaman tu dah sekarang ni. Zaman dah berubah. You all kena berubah. InsyaAllah boleh. Okey, okey, satu soalan lagi boleh Fauzi? Boleh. Tak apa masalah. Okey. Mungkin Fauzi masuk dalam bidang takaful dulu tu besar dia punya impian adalah lebih pada nak ubah hidup, iaitu nak dapatkan pendapatan ya, sumber pendapatan supaya dapat beli rumah, dapat bagi pada pada mak, pada adik-beradik semua kan. Jadi mungkin juga orang-orang yang dah ada pendapatan sekarang ni, yang mana mereka ni mungkin pendapatan yang sederhana besar, contohnya boleh dapat 3, 4, 5 ribu sebulan, ataupun yang jenis profesional yang jadi lecturer ke lawyer ke doktor ke, mungkin pendapatan mereka dah 10 ribu sebulan, tapi mereka ni macam tak puas dengan kejayaan mereka sebab mungkin tak ada, susah nak ambil cuti, kadang-kadang kena report pada bos-bos yang mungkin tak berapa nak ngam dengan mereka, mungkin rasa kena selalu be out station, tinggal keluarga. Jadi diorang ni mungkin tak tahu tentang peluang buat bisnes ya, berniaga dengan ikhtisas ni, dengan takaful. Jadi apa nasihat kepada mereka sekiranya, mungkin saya rasa Fauzi pun pernah jumpa mereka ni yang mungkin kita tak tanya mungkin tak tahu, tapi kalau katalah kita nak ajak mereka lah sebagai contohnya menambah pendapatan dan juga mungkin mendapatkan freedom masa, kebebasan masa dan macam-macam lagi lah, contohnya kan dalam takaful ni ada peluang untuk nak pergi melawat luar negara dan buat amal kebajikan, mungkin benda-benda macam ni yang mereka semua tu yang middle high income tu tak dapat. Sebab mungkin sibuk dengan kejayaan mereka dan mungkin mereka tak tahu peluang yang mereka yang dalam bidang takaful ni dapat meraih selain pada pendapatan. Apa nasihat Fauzi pada mungkin ada pendengar yang dengar sekarang ni yang mungkin aku ni cukuplah 5,000 sebulan, 10,000 sebulan. Apa nasihat Fauzi pada mereka? So okay, so saya pun pengalaman saya jumpa orang macam ni kan. Diorang di Kongkong, dirantai. Dirantai. Dia kata, Fauzi, you kerja berapa lama dah? Ada saya pernah jumpa pensyarah, saya tak silap pensyarah. Saya share dengan dia. Oh ya Allah, bestnya jadi you dah muda. Dah pergi banyak negara kan. Aku ni kerja masuk pukul 8 paskat lagi, tekanan balik rumah nak jaga anak lagi. So benda ni real berlaku dekat persekitaran kita. Saya banyak jumpa klien kan, saya banyak jumpa orang selalu share kerja penuh tekanan. Cikgu dulu tak sama macam cikgu sekarang. Cikgu sekarang ni penuh dengan tekanan. So cikgu-cikgu pun dah stres. Diorang pun dah nak ubah, nak buat bisnes. Ada ramai-ramai cikgu buat bisnes. Sebab apa? Diorang nak bebas. Diorang nak, betul macam dia kata, diorang nak bebaskan masa diorang. Ramai yang saya jumpa. So apabila kita dah dapat benda ni, ada yang cikgu nak buat part time kan, bila buat part time, bila dah level dah lepas guru dia akan berhenti jadi cikgu pun ada juga. Tapi jangan terperangkap dengan bisnes-bisnes yang mengeluarkan duit yang tinggi. Contoh ada cikgu-cikgu lingkup, kawan-kawan dia share dengan saya, cikgu lingkup sebab apa? Masuk MLM, masuk modal berpuluh-puluh ribu, buat loan, personal loan, lepas tu cikgu dibeban hutang. Cikgu lah paling ramai sekali kena. So saya paling jumpa cikgu lah yang paling tekanan sekali. So diorang ni kan, apabila kita share cikgu dengan modal RM80, diorang seronok nak buat benda tu. Bermodalkan RM80, cikgu boleh income, boleh dapat 5-6 ribu secara part time. Itu kalau cikgu buat. Kita dalam TTI sendiri pun pembantu makmal gaji 20 ribu yang buat part time.
real ni berlaku dekat kita kat sendiri. Takaful ikhlas. Mhm. Itu secara part time. Gaji cikgu 4,000. Grade 41. Bayangkan. Tapi kerja tekanan. Kita, Fauzi you kerja apa? Pergi travel sana, pergi travel sini kan. Masa you banyak bersama family. So, nikmatnya untuk rakan niaga baru, nikmatnya you apabila you dapat masa you boleh kontrol sendiri. Bukan masa kontrol you. Kita kontrol masa. Tu bebas kita. So, seronoknya bertakaful benarnya. Ambil lah peluang ni, rebutlah peluang ni. Marilah join sama-sama kita orang. Kita harap you all semua kan berjaya dunia akhirat. InsyaAllah boleh. Jangan bimbang. Kita banyak orang berpengalaman macam Saiful Amran, CEO kita, Cik Usaini tak pernah henti-henti jawab WhatsApp. Seronok dengan gelagat dia. So seronok je kita ni. Ibaratkan macam family lah. Itu je. Jadi. Okey, ada lagi ke soalan? Kita masih lagi buka. Okey, Fauzi, Cik Fauzi, boleh lagi ke tanya ni? Kita dah bersiaran lebih pada sejam. Okey, saya nak tanya. Tadi macam Fauzi cakap tu, orang jadi CEO, orang jadi general manager, orang jadi yang ni lah, income tu bagus-bagus kan. Katalah Fauzi sekarang ni diberi peluang lah untuk berhenti takaful dan diberi gaji. Contoh menjadi seorang general manager ataupun vice president ataupun assistant vice president dalam satu syarikat yang dapat gaji sebulanan 10,000 sebulan. Adakah Cik Fauzi sanggup nak berhenti jadi buat takaful ni dan ambil gaji 10,000 sebulan atau macam mana? Minta pendapat Cik Fauzi. Secara rasminya saya akan tolak gaji tu 10,000. Kenapa tu? Sebab apa? Saya pernah jumpa orang bergaji 15,000 pun nak berhenti kerja. Ya. Nak berhenti kerja. Sebab apa? Tekanan. Stres. Diorang stres. Serius. You all jangan anggap diorang gaji besar, diorang keadaan selamat. Tak. Diorang memang banyak risiko beban. So, baik kita gaji 15,000 tanpa beban. Kalau gaji 20,000 je, 20,000. Tengok dari segi risiko dia. Tapi kebanyakan saya jumpa, saya pernah jumpa orang gaji 15,000. Yeah. Dia kata ada pernah gaji, dia kerja di Iraq. Dia kena buat laporan seminggu. Saya pernah close klien saya. Let's say bekerja sendiri kan. Bekerja sendiri lebih baik lah. Ya. Kerja sendiri ni ibarat macam kita berniaga kan, sunnah bila first flow rezeki dapat daripada perniagaan. Walaupun kita rasa macam payah tapi dia punya imbuhan pun lebih besar dan dapat pahala sunnah pula kalau kita niat betul-betul ikhlas buat macam ikut Nabi kan. Okey, ada lagi ke kalau ada orang nak tanya lagi? Sekarang dah pukul 10.30 dah. Aku rasa macam dah penat ni. Okay, ada orang terasa ke Abang Jo? Abang Jo boleh berhenti ya? Kena sindir ada orang terasa. Okey. Rasanya kita bagi peluang dalam 1-2 minit lagi kalau ada orang nak bertanya. Okey, insya-Allah ada berapa minit? 5 minit ke boleh? 5 minit lagi. Okey, insya-Allah Abang Jo. Kena buat full time ni. Okey, kalau mungkin last one lah kalau tak ada orang tanya, last daripada saya kepada Fauzi. Kita tahu yang buat takaful ni ramai kan, yang buat takaful ni kenapa yang betul-betul menonjolnya, yang pergi ke overseas setiap tahun, pergi luar negara setiap tahun, yang terima anugerah tu tak seramai mana orang yang join dalam takaful ni. Kenapa jadi macam tu? Kenapa yang masuk takaful contohnya daripada 10,000 orang mungkin yang menonjol setiap tahun tu tak sampai 1,000 pun. Jadi apa nasihat Fauzi kepada orang lain yang mungkin tak rasa lah
nikmat, contoh pergi melancong percuma, pergi umrah, pergi berdoa depan Kaabah, pergi melawat ziarah, mendapat pendapatan mungkin 5-6 angka sebulan. Jadi apa nasihat Fauzi kepada mereka-mereka yang dah menjadi yalah rakan niaga takaful, rakan niaga Ikhtisas ni? Okey, yang untuk ejen yang baru, apabila 10,000 mungkin yang pergi sikit je kan, tadi kan? Ya. Kenapa jadi macam tu? Kenapa? Yang pergi tu yang dorang berani istiqomah, berterusan buat kerja tanpa henti dan dorang ada matlamat masing-masing. Dorang fokus, yang penting dorang fokus. Yang tercicir, yang tak pergi, bukan dorang, salah dorang. Dorang ni diserang oleh makhluk-makhluk luar. So apabila kita dah jadi orang kata dah orang kenal kan, dah ada nama, kita ni diserang orang luar sebenarnya. Itu satu cabaran. Kita dilamar. Kita diburu oleh sahabat-sahabat luar untuk offer. Macam saya pun macam-macam dapat offer kan. Saya macam saya dapat member-member dia perlu, dia AIA banyak offer saya. Tapi apa membuatkan saya terus istiqomah bersama TI kan? Saya kat sini kita apabila kita dah mencintai pekerjaan kita kan, macam kita mencintai isteri kita lah, kita takkan pilih yang lain dah. Contoh. So macam tu lah. So apabila dah bercinta dengan TI tu, saya rasa tak terbuka. Bukan saya tak nampak duit, saya nampak duit. Tapi saya tak terbuka. Saya kata biarlah you all berjaya kat sana, aku doa you all berjaya. Walaupun aku dapat sikit-sikit sini pun aku terus fokus dengan kerja aku. So jangan hilang fokus. Kita betul diserang oleh orang luar, tapi fokus kita terus. Kita pergi dengar tak apa. Dan yang penting fokus je. Fokus kerja kita. Okey. Last sekali betul-betul last ni soalan ni pada Fauzi, boleh ya? Okey, Fauzi cakap tadi tu macam bercinta kan dengan isteri yang seorang kan. Dan yalah, masuk Ikhtisas ni ramai orang tak tahu lagi Ikhtisas, walaupun tadi Fauzi dah cerita tentang kebaikan sistem Ikhtisas. Dia dapat duit komisen dan juga dapat duit recruiting lagi sampai boleh jadi managing director sanalah, boleh beli saham lagi, board director saham syarikat lagi. Semua orang boleh ada peluang jadi pemegang saham di syarikat di Ikhtisas ni. Satu ayat lah ataupun satu patah perkataan lah, apa yang betul-betul yang Fauzi suka sangat lah pasal Ikhtisas ni, yang berbeza dengan orang lain, yang menyebabkan rasa Fauzi masih lagi berada di Ikhtisas ni? Benda. So, satu je. Saya masih satu perkataan. Tak kisahlah satu. Okey, apa yang membuatkan saya sebab apa saya terus bersama Ikhtisas? Kita nampak orang luar kan. Kita dia nampak usahawan Melayu sedang naik. Kita usahawan Melayu. Kita adalah anak Melayu yang sedang berusaha menjadi lebih baik. Orang kata Ikhtisas baru semua kan. Company yang baru semua tak. Kita nak belajar lebih baik. Orang dah kata kita tak baik dah. Macam-macam orang kata kita kan. Orang serang kat ni. Ya Allah. Sekurang-kurangnya you all datang dalam keadaan you serang kita orang. Mana you doa biar kita lebih baik. Apabila orang datang kat saya, orang cerita buruk kepada kita punya, saya anggap orang negatif. So saya takkan bersama orang-orang negatif. So kita sebab tu saya nak bukti juga, biarlah Ikhtisas buat yang terbaik, biar sampai orang pandang kita nanti. InsyaAllah kita bermula di bawah. Kita bina legasi yang baru, kita satu family, kita dah yalah, BOD pun bertanggungjawab, dah berusaha buat yang terbaik. Mana ada orang nak buat keburukan kat kita? Kan kita buat semua baik untuk ejen-ejen kita. Itulah yang saya walaupun Hon Leong datang baru ni jumpa saya, dia cerita kebaikan, lepas tu dia buruk pula kita. Tak boleh lah macam tu. Dia nak cerita kebaikan, dia cerita lah kata. So sekarang ni apa yang saya teruskan adalah saya nak buat nak jadikan Ikhtisas di mata orang yang supaya kita ni boleh berjaya macam orang lain. Itu je. Kita teruskan je. Yang penting kita teruskan. Okey, itu je.
Okey, terima kasih. Jadi sekadar rasanya setakat inilah kita bersiaran dah lebih 1.5 jam pada hari ini. Oh, sekarang Alhamdulillah. setengah. Sekarang tadi kita start pukul 9.15, kan dah pukul 10.40 malam dah. Okey. Okey, Okey. okey je. Jadi untuk tuan-tuan perempuan semua yang mendengar masih lagi bersama kami, terima kasih banyak-banyak. Jadi ikhtisas tu adalah lebih kepada ikhlas ya. Kita buat cara ikhlas dan tijarah, iaitu kita berniaga, dan juga sinergi, kita buat berkumpulan bersama-sama, maknanya kita buat secara Jemaah. teamwork. Jangan risau siapa yang rasa masih lagi ragu-ragu nak join ikhtisas ni seorang-seorang, tak ada orang tolong, jangan risau. Kita ada ramai dalam keluarga besar ikhtisas ni yang sanggup bantu sama kita supaya kita sama-sama berjaya. Model kita tak sama dengan model yang kebanyakannya buat takaful di luar sana, yang masih lagi pakai sistem yang lama, sistem yang konvensional, sistem yang kita panggil 3 tier. Dan ikhtisas adalah berbeza sikit. Nak tahu lebih lanjut, nanti jumpalah rakan-rakan yang berada dalam ikhtisas, dalam leader, dia boleh cerita yang lebih baik. Hebat-hebat semua leader, ketua-ketua yang berada dalam ikhtisas ni, rakan niaga semua yang kita boleh kenal ya, yang menjemput anda dalam Zoom meeting. Jadi sekadar ini saja kita jumpa pada malam ini. Mengingat kita ingatkan semula minggu depan ada lagi setiap hari Rabu malam, dan juga hari Jumaat lusa ni kita ada juga sembang-sembang santai bersama orang-orang yang hebat, yang berjaya, macam mana mereka dapat membuat penghasilan yang tinggi. Jadi kita tunggu mereka pada hari Rabu depan setiap minggu, dan juga hari Jumaat lusa. Dan kepada yang masih bersama-sama, saya nak ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih, jutaan terima kasih. Semoga malam ni kita mendapat sesuatu yang bermanfaat, dan kalau kita amalkan mungkin akan jadi satu pahala untuk kita punya bekalan di akhirat juga, di samping mendapat hadiah dunia kita sekarang. Okey, itu saja daripada saya. Dan juga kami di platform Ikhtisas daripada CEO Ikhtisas Cik Syahrul, Nizam, daripada tim-tim yang daripada Ikhtisas, Ibu Pejabat Cik Izham dan kawan-kawan lain, dan juga BOD, Board Directors dalam, dan juga Managing Director, Agency Director yang berada dalam Zoom meeting ni. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.